kuih bom pandan inti kelapa. Jom kita buat. Bahan-bahan untuk inti: setengah biji kelapa parut, 1 ketul gula melaka. Sebelum tu kena ketuk dulu ya. 1 cawan gula merah, 2 helai simpulan daun pandan dan sedikit air. Dan juga 1 sudu besar gula jika mahu ya. Lepas tu sedikit garam. Okey, inilah kesemua bahan-bahan yang Mak campurkan tadi dalam untuk buat inti kelapa untuk kuih bom bijang pandan ni. Okey, ada setengah orang tak suka kelapa, dia boleh buat inti kacang. Okey, inilah kelapa yang dah diparut. Ambil kelapa yang warna putih saja ya. Okey, ini bahan macam gula merah. Okey, 1 cawan gula merah dan 1 ketul gula melaka, 2 helai simpulan daun pandan. Okey, ini kesemuanya Mak akan satukan dalam satu kuali lah untuk untuk kita buat intinya. Okey, baik. Okey, Mak campurkan dalam kuali tu ya. Baik, okey. Tujuan letak daun pandan tu untuk mewangikan lah. Kalau tak ada daun pandan pun boleh ya. Boleh je buat intinya. Jangan risau. Okey. Gula melaka tu Mak ketuk dulu ya. Sebab apa? Kalau ketuk, jadi masa kita masak tu dia senanglah cair ya. Okey, mula-mula masukkan bahan-bahan tersebut dan sedikit air. Lepas tu dah boleh panaskan api. Guna api yang perlahan je. Nampak? Sekejap je dia dah mendidih ya. Tapi untuk gula melaka tu kita kena tekan-tekan sikit lah supaya dia cepat cair. Sebab gula melaka ni dia keras sikit daripada gula merah tu kan. Okay. Ni kalau nak ketuk pun boleh, kalau nak potong pun boleh. Lepas tu masukkan sedikit garam. Sedikit garam ya. Lepas tu 1 sudu gula pasir. Ni jika suka ya, kalau nak tambah manis tambahkan 1 gula pasir. Tapi kalau tak nak tambah gula pasir pun tak apa. Boleh. Sesuai selera ya. Okey, lepas tu dah sebati semua tu, boleh campurkan kelapa parut. Kelapa parut ambil yang putih saja ya. Okey, lepas tu kacau. Sebatikanlah. Macam biasa sebatikan. Okey, dah siap. Okey, kita ketepikan inti kelapa ni. Okey, inti dah siap ya. Okey, kita fokus pula kepada buat kuih bom bijang pandan. Baik, kita tengok bahan-bahan. Okey, 2 biji kentang, 1,5 cawan tepung pulut, 3 sudu besar tepung gandum, sedikit garam, 1 paket bijan, lebih kurang 1 cawan air daun pandan yang telah disuamkan, sedikit pewarna hijau dan sedikit air untuk celupkan kuih bom setelah kita bulatkan dia. Baik, bermula 2 biji kentang tu kita akan kupas dulu kulit dia lah. Okey, bersihkan, kupas. Okey, tujuan masukkan kentang ni untuk melembutkan kuih bom bijang kita tu. Kalau anda letak kentang ni, rasa dia memang lembut. Tak seperti macam kuih bom yang biasa kita makan. Okey, itulah tips dia. Okey. Mula-mula potonglah dulu potong kentang tu kecil-kecil lah. Senang nak direbus dan cepat empuk. Basuh, teruskan, boleh rebus. Okey. Okey, dah potong, dah dibasuh. Okey, Mak rebus. Ringkaskanlah. Dah mendidih ya. Dah mendidih, kita tuskan. Tuskan, sejukkan sekejap. Dah boleh lenyek-lenyekkan lah. Okey. Okey, lenyek-lenyekkan dia. Pada lenyekkan tu, kita boleh campurkan dalam adunan tepung pulut lah. Okey.
Lenyekkan sehingga halus lah. Lebih kurang macam dalam video yang Mak Tif buat ni, lebih kurang macam tu lah. Baik, ketepikan dulu kentang yang telah lenyekkan tadi tu. Okey, fokus kepada tepung pulut pula. Okey, tepung pulut ni Mak Tif masukkan 1 cawan setengah tepung pulut. Okey. Okey, 1 cawan setengah ya. Okey. Tapi 1 cawan setengah ni bolehlah menghasilkan dalam 15 ataupun 16 biji kuih bom. Yang Mak Tif buat dengan 1 cawan setengah tepung pulut. Okey, lepas tu masukkan 3 sudu besar tepung gandum. Okey, kena campur tepung gandum ya. Okey, baik, dah cukup 3 sudu besar tepung gandum tu. Lepas tu kita aduk-adukkanlah, kacau-kacau sehingga sebati campuran tepung dengan tepung pulut tadi. Okey, baik. Inilah dia. Lepas tu kita akan masukkan, campurkan juga dengan sedikit garam lah. Okey. Mula-mula kita masuk kentang dululah. Okey, kentang yang telah dilenyek tadi, 2 biji kentang telah dilenyek tadi, satukan ke dalam adunan tepung pulut dan tepung gandum tadi ya. Okey, lenyek-lenyekkan. Okey, biar tercampur semua. Okey, masa nak gaul ni seeloknya guna tangan lagi senang lah ya. Kita nak gaul tu lagi dia senang sebati. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam. Okey. Sedikit garam ya. Okey. Aduk-aduk. Lepas tu Mak Tif akan tukar dengan tangan ya. Sebenarnya dengan tangan lagi cepat, lagi sedap lah. Apabila gaul tu lagi senang dia nak sebatikan. Okey. Mak Tif dah tukar dengan tangan ni. Okey, lepas tu masukkan lebih kurang 1 cawan air daun pandan ya. Air suam okey. Lepas tu air dalam daun pandan tu terlebih dahulu campurkan dengan sedikit pewarna hijau supaya hijau dia tu nampak pekat sikit lah. Kalau tak campur pun boleh tapi macam pudar lah. Okey, lepas tu kacau air daun pandan tadi tu. Air daun pandan ni ambil 3 helai ke 4 helai daun pandan, di blend lah, lepas tu ditapis ya. Okey. Lepas tu boleh suamkan dulu sekejap air daun pandannya. Sebab kita seeloknya menggunakan air suam. Okey, lepas tu campur masukkan dalam adunan. Lepas tu gaul-gaul lah. Sehingga sebati dan adunan dia tu jangan terlalu lembik, jangan terlalu keras. Sedang-sedang je. Biar adunan tu kita nampak boleh dibentuk lah. Okey, lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Maknanya adunan tu kita boleh bulatkan, bentukkan. Itu dah okey lah adunannya tu. Maknanya tak lembik sangat, tak keras sangat. Okey, baik ya. Faham ya? Baik, nak lebih kurang macam ni lah ya. Okey, aduh macam ni ya kita nak. Okey. Lepas tu kita boleh bulatkan dia. Sebelum tu inti tadi tu kita bulat-bulatkan dulu, bentuk bulat-bulatkan dulu intinya. Baru senang kita nak buat kerja. Dikemas kan, teraturlah. Senang dah bulat-bulatkan, ambil je yang dah kita bulatkan, masukkan kat tengah-tengah tu inti dia. Okey, Mak Tif bulat-bulatkan dulu sebelum Mak Tif nak masukkan intinya tu. Inti tu dibulat-bulatkan dulu, senang. Okey. Inti kalau betul-betul jadi kita buat ya, dia akan bila kita bulat-bulatkan dia akan terbentuk bulat lah, dia melekat cantik. Dia tak terburai macam dia tak peroi lah. Maknanya itu dah jadilah intinya, cantik lah tu. Okey, baik. Ni inti lebih kurang macam ni lah ya. Okey, inti kita dah bulatkan. Kita bulatkan pula adunan untuk kuih bun bijan pandan ni. Okey. Adunan dia pun nak kena bulat-bulatkan dulu. Jadi senang juga kita nak bentukkan dia nanti. Okey, kalau dah sedia ready dah bulat-bulatkan semua, senanglah kita nak ambil kan, terus letak dalam inti tu. Okey, letak inti kat dalam tu, dalam inti pula. Lebih kurang macam tu. Bulat-bulatkan ke semuanya, jadi senanglah nak buat. Ni dah siap Mak Tif bulatkan. Okey, lepas tu kita ambilkan adunan yang kita dah bulat tadi tu, tekan-tekan kat tengah tu, masukkan inti. Senang kan? Okey, masukkan inti, tekan.
Lepas tu kita tutup lah. Okey, tutup supaya tertutup semualah. Okey, lepas tu tekak-tekak bulatkan lah. Dah gentil-gentil bulat. Nampak dah jadi bulat kan? Dah bentuk bulatnya. Okey. Dah cantik. Okey. Masukkan dalam pinggan, asingkan ya. Okey, ini Mak Tir ringkaskan, dah siap lah. Okey, lepas tu sediakan air. Satu mangkuk kecil air lah. Ini tujuan untuk kita celupkan kuih bom kita tadi untuk disalutkan dengan bijan supaya dia melekat lah. Okey, dia melekat dengan kuat. Itu juga salah satu tips yang Mak Tir buatlah. Kalau tak taruh air, kalau tak celup dengan air, bijan dia kurang melekat. Tapi bila kita celup air, bijan dia tu dia memang melekat kuat lah. Itu adalah salah satu tips lah. Okey, tip dia apa? Celup sedikit air untuk melekatkan bijan supaya bijan tu melekat dengan kuat. Sikit je celup airnya. Lepas tu gelek-gelekkan dekat tangan tu, celup. Macam tu je. Senang bukan? Okey, nampak? Okey, dah tersalut semua. Senang je dia tersalut sebab kita dah celup dia dengan air tadi. Okey, satu biji dah siap. Okey, Mak Tir ringkaskan. Okey, dah siap ni. Ini dah siap. Kalau Mak Tir nak tunjuk satu-satu, berjam-jam. Itulah. Supaya goreng tidak meletup, masukkan dulu dalam peti ais. Selama 30 minit. Itu paling pendek lah. Kalau nak panjang 1 jam pun boleh, 2 jam pun boleh. Okey. Tapi kalau nak cepatkan dalam 30 minit, dah bolehlah letak dalam peti ais. Lepas tu gorenglah, panaskan minyak. Okey, mula-mula panaskan minyak. Biar panas lah. Lepas tu dah masuk. Nak masuk kuih bom ni slow kan apinya. Kita memang gunakan api yang slow masa gorengnya. Jangan api kuat tau. Itu salah satu tip juga supaya tak meletup. Jangan kuat lah. Nak kena api yang slow dan renekkan dia lama sikit pun tak apa. Tapi tengoklah jangan sampai hangus pula bijan tu. Nak kena maknanya bijan tu dah hampir garing, dah boleh angkat. Maknanya dia dah masak dalam. Yang penting dia dah masak dalam, okey lah. Nampak cantik kan? Dia tak hangus tapi dia dah garing tau. Itulah. Nampak? Okey. Lepas tu Mak Tir angkatlah, toskan dulu. Okey, nampak? Dah garing semua. Boleh toskan dan boleh masukkan dalam pinggan. Pinggan tu kalau boleh alas dulu dengan tisu ya. Supaya minyak yang dekat bijan-bijan tu meresap lah. Jadi tak adalah kita termakan minyak banyak sangat kan. Kuih bom bijan labu. Jom. Labu kuning. Okey, 2 cawan tepung pulut. Sedikit garam. Beberapa ketul inti kelapa. Sedikit bijan putih. Sedikit air. Itulah bahan-bahannya, cukup ringkas. Baik, ini satu biji labu ni Mak Tir tak guna semualah. Mak Tir guna separuh saja dan separuhnya lagi Mak Tir buat kuih lain juga sebab Mak Tir ambil dalam 7 ketul sahaja. Okey, yang Mak Tir potong dadu tu okey, macam nilah lebih kurang 7 ketul labu kuning okey yang telah dibuang kulitnya dan direbuslah. Okey, rebus tu dengan sedikit garam dah campurnya. Okey, lepas tu Mak Tir akan lenyekkan dia. Okey, lenyek macam dalam video tu lah. Okey, sehingga dia hancurlah. Baik, dalam video ni Mak Tir tak tunjuk cara buat inti kelapa dia, tapi sebelum ni, di video sebelum ni Mak Tir dah buat. Okey, anda boleh klik dekat kad ke atas tu cara macam mana Mak Tir sediakan inti kelapanya. Tu Mak Tir akan masukkan 2 cawan tepung pulut. Okey, tepung pulut ni Mak Tir tapis dia terlebih dahulu sebab biasalah kalau tepung pulut yang dah kita buka dan yang kita simpan balik tu kadang-kadang ada semut kan masuk, kita tak perasan tanpa kita sedari. Lebih baik kita tapis terlebih dahulu. Okey, Mak Tir tapis 1 cawan dulu. Okey, Mak Tir buat 1 cawan dulu, lepas tu Mak Tir akan masuk lagi. Nampak? Nampak tak binatang dalam tu, semut. Itulah semut dan ketulan lah. Kan seeloknya dan sebaiknya ditapis terlebih dahulu, lagi bersih lah sebenarnya. Okey,
Kita tak tahu benda-benda macam tu masuk. Okey, lepas tu sebatikan dia lah. Gaul-gaul sebatikan. Waktu guna tangan je. Ada setengah orang dia guna sarung tangan kan, elakkan kotor tangan. Okey, dia orang jaga tangan lah. Tapi waktu lagi selesa guna tangan gaul. Itulah orang dulu-dulu punya. Macam gitulah style. Sebenarnya dengan air tangan ni lagi menyedapkan masakan kita sebenarnya. Itu salah satu tips duk dapur sebenarnya. Sebenarnya mengguna tangan tanpa alas apa-apa sebenarnya itu lagi menyedapkan sebenarnya. Orang kata air tangan ibu. Gitulah lebih kurangnya. Okey, nampak. Okey, dah sebati dah tepung pulut dan labu tadi. Okey, masukkan sedikit garam. Okey, gaul-gaul sebatilah. Okey, ni dia masih lembik. Apabila satu cawan tepung pulut tadi dia masih lembik dan tak boleh bentukkan duh. Okey, jadi Mak Teh akan masukkan 2 cawan tepung pulut lah yang macam Mak Teh cakap tadi. 2 cawan tepung pulut untuk 7 ketul labu tadi. Lebih kurang macam tu lah. Okey, Mak Teh masukkan lagi dan Mak Teh tapis lagi sekali. Sebab masih ada kotoran dan ketul-ketulan ada kan. Lebih kurang macam tu lah. Nampak? Akan jumpa macam tu kan. Lebih baik ditapis terlebih dahulu lah, dituskan. Okey, gaul-gaul. Ni 2 cawan tepung pulut ni baru sesuai dengan duh yang kita nak bentukkan. Itulah sebab ni Mak Teh dah suka sebenarnya. Okey, nampak. Dia dah terbentuk duh, maknanya tak ada lembik sangat, tak ada keras sangat. Maknanya sedang-sedang, maknanya dah sesuai lah dengan sukatan yang Mak Teh dah kasih tadi. 2 cawan tepung pulut dengan 7 ketul labu kuning tadi yang telah direbus. Okey, lebih kurang macam tu. Baik, jika sebelum ni kalau kita buat kuih bom ke apa, kita akan ada tambahan macam sedikit tepung gandum ataupun tepung jagung kan. Tapi dengan buah labu yang kita dah masukkan ni, tak perlu taruh tu pun tak apa. Dia dah memang lembut semula jadi, dah sedap sebenarnya. Itulah salah satu tips juga tahu. Okey, lepas tu Mak Teh akan bulat-bulatkan lah macam biasalah. Okey, nak bentuk macam mana, nak besar ke, nak kecil ke, yang sedang-sedang ke, sesuai selera. Lebih kurang macam video yang Mak Teh bentukkan tu. Okey, bentukkan bulat-bulat terlebih dahulu. Jadi senang apabila kita nak masukkan inti. Okey, jadi saiz pun seakan sama besar. Nampak? Okey, cantik kan? Okey, ini inti. Okey, inti ni Mak Teh dah gentel lah. Okey, dah gentel cantik-cantik lah, senang. Jadi nak masukkan dalam kuih bom labu kita ni. Okey, ini sedikit bijan. Kita perlukan sedikit bijan untuk salut bijan tu. Dan Mak Teh akan kasih tip macam mana nak kasih bijan tu tidak terburai. Jadi dia melekat dengan kemas dan cantik. Dia melekat penuh lah. Okey, kejap lagi Mak Teh akan tunjuk. Dan sebelah tu ada sedikit air. Itu salah satu tips sebenarnya. Okey, kita tengok dulu Mak Teh buat macam mana. Okey, ni ini okey, adunan yang Mak Teh dah bulat-bulatkan tadi. Okey, ni sedikit gandum okey, supaya ni tujuan tips juga ni supaya dia tidak melekat lah, dan senang kita nak bulatkan dia. Okey, tekan dekat tengah tu macam kita nak buat kuih undi-undi juga, lebih kurang macam tu lah. Okey, lepas tu masukkan inti kelapa yang telah kita bulatkan tadi. Lepas tu tutup macam biasa. Okey, proses dia sama, cuma kalau bom bijam ni dia besar sikit lah. Okey, besarkan sikit. Kalau undi-undi tu dia dia kecil sikit. Okey, bulat-bulatkan. Okey, nampak sebesar bola pimpong je lebih kurang ni Mak Teh buat. Cantik okey, ni lebih kurang lah. Dah 5 biji dah siap. Okey, takkanlah Mak Teh nak tunjuk semua kan. Okey, jadi kalau Mak Teh tunjuk yang mana dah buat sedikit ni untuk boleh anda ikutlah. Okey, ni sedikit air. Okey, dah lepas dah bulat semua tu. Okey, Mak Teh akan celup dia dalam bijan. Okey, golekkan dia dalam bijan dan masukkan dalam sedikit air. Okey, mula-mula Mak Teh akan masukkan
dalam air dulu. Golek dia dalam air dulu, lepas tu baru golek dia dalam bijan tu. Kenapa orang Kelantan panggil golek lengur? Inilah sebenarnya maksudnya orang Kelantan ni dia panggil kuih ni kuih golek lengur. Sebab dia golek kan dengan lengur. Lengur tu maksudnya bijan. Kalau orang Kelantan tu panggil lengur. Kan dapat juga ilmu bahasa Kelantan hari ni kan. Itulah kan. Okey dah. Nampak tak, dia tersalut memang penuh tau. Ini salah satu tips bagaimana kita nak buat bijan kita tu tersalut dengan penuh dan dia tidak macam renggang-renggang. Kan kita tengok kadang-kadang ada kuih bom kan, macam bijan dia tu renggang-renggang kan, tak cantik kan, dia tak penuh. Okey, ini salah satu tips, iaitu nak kena celup dulu air. Golek-golek dulu dalam air, baru disaluti dengan bijan. Lepas tu golek-golek lah macam biasa dalam bijan tu. Ni dah kesemua dah disaluti bijan tadi. Lepas tu ni salah satu tips nak bagi. Okey, pastikan selepas kita dah lumur dengan bijan tu, masukkan dalam peti ais selama 1 jam. 1 jam ataupun lebih pun tak apa. Ataupun nak goreng pagi esok pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu gorenglah. Dah keluarkan daripada peti ais tu, goreng dengan api yang sangat perlahan. Tu salah satu tip juga. Memang tak meletup. Nampak tak? Tak ada meletup kan Mokti buat tu. Itulah salah satu tip berguna yang anda perlu ikut tau. Memang tak meletup. Setengah orang bagi tahu Mokti kenapa meletup goreng ni. Sebenarnya itulah salah satu tip. Masukkan dalam peti ais selama 1 jam lebih kurang. Lepas tu baru goreng dengan api yang sangat perlahan. Itu salah satu tip. Tada. Lepas tu bolehlah anda hidangkan kuih bom bijan. Baik, nampak tak Mokti buka tu, lembut sangat nampak kulit dia tu kan. Dan inti dia dalam tu pun memang sedap, manis-manis lemak. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 biji kentang, 1 cawan setengah tepung pulut, 3 sudu tepung gandum, sedikit garam, 1 paket bijan, lebih kurang 1 cawan air suam, sedikit air untuk celupkan kuih bom. Baik, inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Kentang tau. Tips dia kentang. Kentang ni tujuan untuk melembutkan, tips untuk melembutkan kuih bijan kita tu, supaya tak liat. Baik, potong kentang kita dah kupas, potong kecil-kecil lah. Okey, tujuan untuk kita rebus supaya cepat empuk lah kentang tu. Okey, Mokti buat macam tu lah lebih kurang dalam video tu. Okey, dah siap potong tu. Okey, boleh masukkan air dan macam biasalah rebus. Okey, okey. Bila dah mendidih, dah empuk, dah betul-betul empuk, boleh teruskan lah. Okey, teruskan, dan ni nanti kita akan lenyekkan dia. Okey, ni proses kita lenyekkan kentang tersebut. Okey. Macam biasalah lenyekkan kentang. Okey, kenapa Mokti tunjuk macam ni pun nak tunjuk, ada orang cakap kan. Okey, itulah kalau anda masuk channel Mokti akan tunjukkan secara terperinci dengan anda. Sebab niat Mokti ni nak biar anda pandai. Kadang-kadang ada orang tak tahu pun. Yang dah tahu, yang dah biasa duduk dapur, okey lah kan. Tapi kalau yang baru nak belajar, mungkin dia tertanya-tanya. Kadang-kadang susah kan, orang yang baru nak belajar masak, dia tak tahu. Kalau Mokti tunjuk secara terperinci, insya-Allah dia orang akan boleh ikut dan insya-Allah akan pandai. Okey, jadi kita tidak pentingkan diri kita sendiri. Maknanya kita fikir kepada orang yang baru nak belajar. Okey, tak gitu. Itulah niat dan tujuan Mokti. Okey, lenyekkan. Okey, lepas tu dah lenyekkan kentang tu, masukkan 1,5 cawan tepung pulut. Okey, tepung pulut ya, jangan bertukar pula dengan tepung beras. Itulah. Okey, 1,5 cawan Mokti masukkan dalam bekas tu. Okey, kentang tadi dah siap, kita ketepikan dulu.
Okey, lepas tu masukkan 3 sudu besar tepung gandum. Okey. Campurkan 3 sudu besar tepung gandum. Okey. Okey, dah tercampur semua. Okey, kacau-kacau lah biar dia sebati dah tercampur. Okey, tepung pulut dan tepung gandum. Okey, jangan bertukar ya. Itulah. Okey, ni dah Mak Teh dah adunkan dah. Okey, lepas tu kita boleh masukkan kentang yang kita lenyekkan tadi. Kenapa kentang? Kentang ni sebenarnya untuk melembutkan ya. Inilah tip Mak Teh. Kepada anda yang nak belajar dan nak buat resipi meniaga, boleh ikut cara ni. Memang sedap dan lembut. Okey. Kalau tak taruh kentang pun tak apa je, boleh je. Tapi rasanya lain lah. Okay. Rasanya liat sikit. Tapi kalau taruh kentang dia memang betul-betul lembut. Sedap, gigitan ni tak liat lah. Sedap. Okey, lepas tu kacau-kacau, sebatikan. Lepas tu masukkan sedikit garam. Okey. Sebatikan dia dulu Lepas tu Mak Teh akan tukar menggunakan tangan lah. Okey. Mula-mula kita guna sudu dululah. Sebab nak sebatikan kentang tu nak kena guna tangan. Tangan lagi cepat dia sebati semua bahan tu lah. Okey, Mak Teh tukar dengan tangan ya. Okey. Lepas tu ais suam, 1 cawan ais suam. Ais suam ni lebih ataupun kurang 1 cawan ya. Sebab tengok pada adunan okey, kalau macam kurang tu kena tambah sikit, kurang sikit, lebih kurang gitulah. Masuk ais suam tu sikit demi sedikit ya. Jangan terus semua sebab takut terlembik ke, terkeras ke. Nanti kita boleh adjust. Kalau kita masuk sikit-sikit, jadi kita boleh adjust adunan kita tu. Okey, nak macam mana bentuknya. Okey, gaul-gaul seperti biasa. Okey, guna tangan lagi cepat lah ya. Okey. Comot tangan kan duduk dapur. Biasalah duduk dapur kan. Itulah. Okey, masukkan sedikit demi sedikit. Mak Teh guna ais suam ni lebih kurang 1 cawan macam tu lah. Okey. Sediakan 1 cawan. Okey, nak adunan dia tu lembut lebih kurang macam ni lah. Macam ni ya. Ni okey, uli-ulikan sekejap. Okey, dah sesuai lah ni. Lembutnya lebih kurang macam ni ya. Okey, sebelum tu adunannya ni kita bulat-bulatkan dulu. Buat bulat-bulat sampai habis lah. Biar sama besar lah kan. Kalau pandai mengagak tak perlu nak timbang. Boleh buat sama besar. Macam Mak Teh ni, Mak Teh tak timbang pun, Mak Teh main agak-agak. Tapi kalau kita dah biasa, dah boleh buat sama besar. Okey, nampak kan. Okey, ni dah adunan yang dah siap Mak Teh gentil-gentil bulat Okey, baik. Lepas tu kita sediakan inti. Okey, ni inti ni Mak Teh dah buat sebelum ni. Mak Teh masuk dalam peti ais dan nak guna Mak Teh ambil baliklah. Okey. Gentil sehingga habis ya. Itulah. Okey. Okey, ni dah siap Mak Teh gentil. Okey, baik. Okey, inti pun kita dah siap gentil. Okey, lepas tu ambilkan adunan tadi, adunan kuih bom tu. Okey, tekan-tekan, masukkan inti yang nampak kemas kan apabila kita dah bulat-bulatkan inti dia tadi. Okey, lepas tutuplah. Tutup. Tengok macam Mak Teh buat dalam video tu ya. Tutup semua sehingga intinya tu tak nampak lagi lah. Okey. Lepas tu bulatkan dia. Tekan-tekan, tekak-tekak macam tu lah. Okey. Dah jadi. Okey, lepas tu kena ada bijan lah sebab kita nak buat kuih bom bijan. Okey. Lepas tu kita sediakan 1 mangkuk air. Apa ni air, tujuan apa ni Mak Teh? Okey, mesti ada tertanya-tanya. Inilah tipsnya supaya bijan kita tu melekat, betul-betul melekat. Hingga tak ada ruang pun bijan kita tu kosong. Jadi bijan tu betul-betul melekat. Okey, lepas tu golek-golek pun nampak tak? Bijan tu dah melekat, semua melekat. Tak nampak pun ruang putih kan. Penuh dengan bijan. Itulah tips
menggunakan air. Okey, ringkaskan. Okey, ni dah siap lah Mok Teh, dah golek-golekkan semua ke semua kuih bom Mok Teh ni. Yang Mok Teh buat tadi. Alhamdulillah dah siap golek-golek dalam bijan tadi. Okey, diamkan sekejap. Okey, ni tips juga nak bagi supaya kita goreng kuih bom ni supaya dia tak meletup. Okey, tipsnya anda kena masukkan sekejap dalam peti ais supaya apabila kita goreng kuih bom tu dia tak meletup. Okey, masuk sekejap ya, dalam setengah jam pun dah okey dah, boleh dah, tak perlu lama sangat. Okey, lepas tu boleh panaskan minyak dan kita goreng lah. Okey, nampak tak? Okey, guna tip juga. Banyak tip Mok Teh nak kongsi ni kan. Okey, gorengannya tu nak kena api yang perlahan sahaja, jangan api kuat. Okey, nanti hangus dan tak cantik kuih bom kita tu. Okey, goreng di atas api yang perlahan sahaja. Okey, mula-mula tu panaskan api. Lepas tu dah panas tu kan, masuk kuih bom tu, slowkan api sikit. Okey, goreng di atas api yang perlahan. Biarkan dia rendam dalam tu. Okey. Nampak tak, kuih bom kita tu dia tak mengembang dan tak meletup, dia tetap cantik macam tu je. Itulah tips berguna yang Mok Teh dapat kongsikan dengan anda semua. Lebih kurang macam itulah ya. Dan gorengan kita pun tak hangus. Tapi dia dah rangup, dah masak. Tapi nampak dia tak hangus kan. Itulah tip menggunakan api yang perlahan dan kuih kita pun tak meletup. Nampak? Okey, dah garing, kita boleh angkat. Sebenarnya dah garing ni, nampak dia macam putih gitu kan, tapi sebenarnya dia dah garing. Okey, boleh angkat. Lepas tu alaslah dengan tisu ya, supaya minyak tu dia meresap lah. Sebab kita menggunakan minyak, memang nak kena alas dengan tisu lah. Inilah hasil kuih bom bijan by Mok Teh ni. Lembut sangat. Nampak? Tengok Mok Teh buka tu pun, kulit dia tu memang lembut. Alhamdulillah, siap juga tiga kuih bom Mok Teh ni. Itulah, pilihlah yang mana satu nak buat. Memang sedap dan ikuti tip-tip yang Mok Teh dah bagi dalam tu. Okey. Dan anda boleh share sebanyak mungkin resipi Mok Teh ni. Mana tahu ada yang tercari-cari. Sampai di sini dulu perkongsian Mok Teh, moga bermanfaat. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Okey? Bye. Assalamualaikum.